Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan syukur setinggi-tingginya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kehadrat ilahi kerana limpah kurnia yang tidak pernah berhenti pada kita sehingga kita masih lagi dapat berjumpa untuk menyambung tugas sebagai pendakwah ataupun tugas sebagai orang yang sayang kepada agama Allah. Maka sekali lagi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara membuka ruang untuk kita bersama berkongsi ilmu dan kesempatan. Mudah-mudahan ini dapat mengukuhkan lagi keyakinan kita, menguatkan lagi hubungan kita dengan Allah dan menjadikan kita lebih istiqamah untuk menjalankan ibadah sebagai seorang hamba Allah, pengikut Rasulullah, dan akhirnya layak untuk dipilih sebagai calon syurga Allah insya-Allah. Juga kita panjatkan pujian tertinggi kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas hadiah atau pengorbanan baginda sehingga kita layak untuk merasakan nikmat dan kemanisan menjadi hamba Allah, menjadi khalifah Allah, dan sekali lagi ingin berjumpa dengan Rasulullah atas dasar rindu dan akhirnya diberikan syafaat untuk masuk ke syurga bersama baginda insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih diucapkan pada semua penonton tazkirah Dewan Dakwah Majlis tazkirah pagi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara yang di mana Allah beri kesempatan kepada Ustaz Umi untuk sama-sama Dr. Rabiah Hamzah pagi ini untuk sikit berkongsi ilmu dan kesempatan. Maka kita jemput semua pada penonton yang dipilih Allah untuk like and share page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara sebagai kita boleh menjadi sebagai penyumbang untuk berkongsi ilmu, juga penyumbang untuk berkongsi kekuatan, berkongsi harta atau berkongsi kita katakan pahala untuk menyuburkan lagi, untuk memudahkan lagi, untuk melancarkan lagi program tazkirah rakyat pagi Dewan Dakwah ini. Maka sekali lagi mari kita sama menghulurkan tenaga, menghulurkan kesempatan, kekuatan untuk kita terlibat ataupun untuk kita dipilih sebagai di antara orang-orang, antara hamba-hamba Allah yang mencintai agamanya, yang merasakan manisnya, merasakan lazatnya iman yang dibekalkan oleh Allah melalui junjungan, melalui petunjuk, melalui Al-Quran dan rukun Islam dan rukun iman kita. Maka sekali lagi, terima kasih sekali lagi pada semua penonton yang dipilih. Maknanya tidak semua yang dipilih Allah. Kerana itu kita kata bersyukurlah kalau kita dapat dipilih untuk bersama-sama dalam majlis, dalam tazkirah pagi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara ini. Maka pagi ini kita nak berkongsi sedikit disebabkan kita kata kita masih lagi dalam apa yang dikatakan lockdown, dalam dikatakan PKP ketat ataupun sepenuhnya yang mana kita tidak boleh bergerak dalam arti kata jarak jangka ataupun kita jarak yang lebih jauh. Maka kita gerakkan hati kita, kita gerakkan minda kita. Jasadnya mungkin boleh terkurung tetapi hati, minda dan fikirannya tetap melayang jauh sampai ke syurga, mengangkat sampai ke langit dan terjunam masuk ke bumi. Kerana kita akhirnya akan dijemput Allah berada di atas bumi dan diberi kesempatan akhirnya nanti akan masuk ke bawah bumi. Maka sekali lagi kita tidak boleh terkurung dari segi pemikiran, tidak boleh terkurung dari segi ibadah, kita tidak boleh terkurung daripada untuk ataupun kita kata daripada mengingati Allah, dan paling penting tidak boleh terkurung untuk merasa nikmatnya atau lazatnya iman yang Allah bekalkan ini. Sebab itu sekali lagi rukun iman dan rukun Islam merupakan modal paling besar untuk kita. Semua orang tahu bahawa kita tahu, kita faham. Tetapi sudahkah kita merasa, ini soalan yang nak diangkat pagi ini, sudahkah kita merasa manisnya iman? Ini kekuatan-kekuatan ataupun kita kata lazatnya menjadi hamba Allah, lazatnya. Kalaulah kita belum lagi merasa, apa tanda kita belum merasa? Kita masih lagi merasa, kita masih lagi tidak merindui Allah. Kita masih lagi belum merindui Rasulullah. Kita hanya mampu menyebut, kita mampu hanya mengaku. Sebab itu pagi ini kita nak sama-sama mengolah diri semana mampu dalam masa setengah jam ini untuk mencari petua-petua, untuk mencari peta-peta, untuk mencari jalan. Supaya kita yang sudah taat, kita sekarang kita kata kita taat. Sebab itu kita solat, sebab itu kita kata kita lakukan apa yang terbaik. Tapi kita jarang-jarang menyemak ke dalam hati.
Maka pagi ini dalam waktu ini kita nak menyemak dalam hati kita. Benarkah, sudahkah kita merasa lazatnya, manisnya, nikmatnya ibadah? Seorang ulama mengatakan, namanya minta lupa, dia kata apa? Saya sudah beribadah selama 60 tahun. Okey, maka ketika tidak hanya saya merasa lazatnya ibadah, lazatnya iman setelah saya beribadah selama 30 tahun. Ini bermakna merupakan satu daripada keadaan di mana untuk merasakan lazatnya iman itu bukan perkara mudah. Untuk merasa manisnya ibadah itu bukan perkara yang boleh dicapai pakai tangan, pakai fikiran. Tetapi harus dibuktikan dulu dengan hakikat-hakikat yang paling besar. Sebab itu kita katakan kalau kita melihat apa yang dipaparkan oleh penulis, iaitu Habib Abdullah Alawi Al-Haddad dalam bukunya yang kita katakan Nasihat Agama dan Wasiat Iman, maka kita dapat melihat bahawa kita katakan apa tandanya, apa kita kata petunjuk-petunjuknya yang mengatakan ataupun yang nak membimbing kita, yang nak bawa kita untuk merasa lazatnya iman. Maka tidak lain tidak bukan Rasulullah pernah bersabda, hadis riwayat Ahmad, Muslim dan At-Tirmizi, yang bermaksud orang yang merasakan kelazatan iman, ialah orang-orang yang pertama meredai. Ini perkataan besarnya, meredai Allah sebagai Tuhan. Reda, bukan tahu, bukan faham, bukan sekadar percaya. Sebab reda ini adalah tahap di mana kita bukan saja tahu, bukan saja faham, bukan saja ingat, tetapi juga paling utama ialah merasakan di hati, merunjamkan ataupun kita menghunjamkan kita kata perasaan bahawa aku ini hamba Allah. Aku merasa, aku mengaku. Sebab itu perkataan reda itu. Kita kadang-kadang sepanjang hidup kita gagal untuk dapat reda Allah. Kadang-kadang sepanjang hidup kita gagal untuk dapat reda orang tua. Walaupun kadang-kadang orang tua sudah memaafkan, tetapi nak dapat reda orang tua, artinya diterima sepenuhnya tanpa sebarang luka, walau sebesar jarum sekalipun. Itu yang kita kata redanya orang tua. Sebab itu kita katakan siapa yang masih punya orang tua, ibu dan ayah, maka tolong berkorban sebanyak-banyaknya untuk menyenangkan, memudahkan, mengurusnya, menjaganya, membahagiakannya, ataupun dalam istilah lain menjadikan mereka raja dan permasyuri untuk mendapat apa yang namanya redha ibu ayah. Sama juga nak dapat redha suami. Seorang sahabat pernah berjumpa Rasulullah, seorang wanita, dia katakan apa yang dimaksud taat pada suami untuk dapat redha suami. Apa contoh yang Rasulullah bagi? Andai kata di seluruh badan tubuh suami kamu penuh dengan nanah dan kamu menjilatnya dengan lidah kamu semua nanah itu pun belum tentu untuk kamu mendapat jawatan yang kita kata redanya suami. Maka sekali lagi kalau nak mendapat redha ibu saja, kita berkorban habis-habisan, kamu angkat seluruh harta di bumi ini untuk membalas jasa ibu kamu dengan untuk membayar setitik daripada susu ibu kamu yang mengalir darahnya dalam badan kamu ini, kamu belum mampu untuk membayarnya. Setitik dari apa kita kata air susu ibu kita. Ini bermakna bukan mudah untuk dapat redha. Kalau nak dapat redha sahabat aja setengah mati, nak dapat redha ibu saja, ibu ayah hampir sepanjang hidup kita, ada yang mampu, ada yang tak mampu, dan nak dapat redha suami juga berkorban habis-habisan, bagaimana untuk dapat redha Allah? Maka sebenarnya sekali lagi menjadi katakan satu daripada syarat untuk merasakan manis lazatnya iman adalah apabila kita reda bahawa Allah itu Tuhan kita. Reda bermakna kita tunjukkan contoh terbaik. Kita akan huraian itu sekejap lagi. Maka kita nak bagi tahu 3 tanda ini. 3 hadis Nabi ini, 3 butiran dalam ciri hadis tadi, bahawa kita kata orang yang ingin merasa lazatnya iman, pertama dia mesti meredai. Perkataan meredai ini tolong garis bawah. Meredai bukan perkara mudah. Kadang-kadang dia ngangguk, kadang-kadang dia maaf, kata-kata mak dah maafkan dah.
tetapi di hatinya belum tercabut rasa marah, rasa geram, rasa terkecil hati, rasa tersinggung yang pernah singgah di hatinya. Kemudian kita kata syarat kedua, kita kata menerima. Perkataan menerima saja belum tentu pakai angguk-angguk. Menerima juga harus dengan bukti. Redha dengan Allah sebagai Tuhan harus dibuktikan. Kemudian menerima Islam sebagai agama juga harus diangkat dengan kekuatan paling besar. Menyempurnakan rukun Islam dan rukun iman. Dan yang ketiga, syarat untuk merasa lazatnya iman apabila kita menerima. Okay? Apabila kita kata menerima ataupun kita katakan tadi menerima Islam sebagai agama, dan yang ketiga mengakui. Perkataan mengakui juga harus digaris bawah. Pertama tadi redha, kedua kita kata menerima, dan yang ketiga perkataan paling besar ialah mengakui. Maka tiga syarat ini. Pertama kita kata redha. Redha Allah sebagai Tuhan. Kedua kita kata menerima. Bila menerima maknanya kita bukan sekadar sebut, bukan sekadar angguk-angguk, tapi juga harus dibuktikan sebesar-besarnya bahawa kita menerima Islam sebagai agama. Dan yang ketiga syaratnya ialah mengakui. Tiga perkataan besar ini mengakui bahawa Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Jadi kita mungkin rasa macam mudah, sedangkan ini adalah satu tugas paling berat. Satu perkara yang kita kata kalau tidak benar-benar menambah ilmu agama, menambah ilmu tentang Tuhan, Nabi dan Rasul, kita kata dunia dan akhirat, kita tidak akan mampu merasakan lazatnya. Sebab itu kita kata hari ini sangat ramai orang-orang yang merasa meringan-ringankan agama. Merasakan Allah tidak penting, bergantung kepada vaksin atau bergantung pada ubat, bergantung pada rawatan, bergantung kepada macam-macam. Dan terlalu sedikit hanya bergantung kepada Allah. Ini yang kita paling bimbang. Maka yang tiga syarat utama. Pertama tadi meredha Allah sebagai Tuhan. Kedua terima. Bila kita terima, kita nak tunjuk apa bukti-bukti penerimaan. Dan yang ketiga kita kata mengakui. Perkataan mengakui juga merupakan satu perkataan besar. Kita mengaku Muhammad itu Rasulullah, tetapi harus dibuktikan. Kalau kita ngaku ini anak kita, kita harus ada bukti. Sebab itu kalau kita mengambil kisah Nabi ketika menghukum dua orang ibu yang kehilangan bayinya, jadi kita katakan mereka diringkaskan cerita, mereka berebut seorang bayi. Dua orang ibu berebut seorang bayi. Okey, akhirnya bila kita Nabi Sulaiman mencadangkan kepada ayahnya, Nabi Daud, bahawa kita kata perintah pertamanya kata apa? Okey, perintahnya bayi ini akan dibelah seorang sebelah. Okey. Maka sekali lagi kita melihat bahawa bagaimana kita kata nak mengakui. Okey, orang yang mengakui belum tentu pasti. Okey, ini kecuali bukti-buktinya. Maka dua orang ibu yang pertama tadi, okey, ceritanya dua orang ibu ini pergi ke ladang meletakkan anaknya di tepi ladangnya. Satu daripada bayi dimakan serigala dan satu je tinggal. Maka satu yang mereka bergaduh, maka hukum yang diberikan oleh Nabi Daud ialah bayi ini akan dibelah. Maka Nabi Sulaiman ketika itu menunjukkan kepintarannya walaupun baru berumur 14 tahun. Ayah bukan itu caranya. Namun begitu ayah kata apa? Kamu ikut perintah. Ikut perintah. Nabi Sulaiman mencadangkan apa? Kita katakan bukan Nabi, minta maaf, Nabi Sulaiman bukan Nabi Daud. Maka Nabi kata apa? Bila melihat keadaan begitu, okey, akhirnya ibu yang pertama meredakan anaknya supaya anaknya itu diberikan kepada ibu yang satu lagi, asal saja anak itu terus hidup. Ini sudah membuktikan anak tadi, siapa yang reda anak itu dibedah, bermakna dia sedang bermaksiat dengan Allah. Sebab dia mengaku tapi tidak ada buktinya. Dia mengaku itu anaknya tapi tidak mampu dibuktikan dengan hatinya.
Tetapi ibu yang kedua membuktikan, mengaku itu anaknya dan membuktikan redonya untuk melepaskan anak itu untuk diberikan kepada ibu yang mengaku tadi kerana tidak mahu anak itu dibunuh. Maka kalau mengaku saja, ibu yang pertama tadi, yang kedua akhirnya meredokan anaknya diambil, tidak dibedah. Maka mengaku dengan meredoi. Maka reda ada buktinya. Apa sebab dia tidak mahu anak itu dibunuh? Kerana itu adalah anaknya. Dia sangat sayang dengan anaknya. Maka dibuktikan sayang itu dengan melepaskan anak itu daripada tangannya walaupun sangat berat dan asalkan anak itu akan terus hidup. Sama juga kes kita. Kalau kita mengakui, bila mengakui harus ada bukti. Kita mengakui Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Sejauh mana kita belajar? Kalau tadi kita kata kita pilih, kita reda. Okey, mari kita angkat sedikit mungkin dalam waktu ini. Okey, disebabkan beratnya tugas ini, maka Nabi menyarankan kepada kita, malah Nabi menggunakan doa ini setiap hari. Okey, agar dia mampu mendapat redha ini, maka antara doanya, ya Allah, ya Tuhanku, aku redha Allah sebagai Tuhan, menerima Islam sebagai agama dan mengakui Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Okey, juga hadis riwayat Tirmizi, riwayat Abu Daud dan Nasa'i dan Hakim. Maka ini kekuatan satu daripada doa yang kita nak kena angkat. Pertama, aku redha Allah sebagai Tuhan. Kedua, aku terima Islam sebagai agama dan aku mengakui Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Maka doa ini akan mungkin mampu, akan dapat memudahkan proses kita untuk melayakkan kita meraih dapat tidak sepanjang hidup kita merasakan lazatnya iman itu. Merasakan lazatnya iman itu. Sebab itu bila kata kita merasakan lazatnya, merasakan tindunya, maka kita sanggup berkorban apa saja untuk menjaga iman kita. Iman kita tidak akan mudah tertanggal. Sebab itu kita kata doa seterusnya, kita kata, ya Allah, Tuhanku, matikan aku dalam husnul khatimah. Itu sebagai satu tanda bahawa orang itu sedang menjaga imannya, menjaga kekukuhan imannya, menjaga kekukuhan Islamnya. Sebab itu sekali lagi, orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, kita katakan orang itu yang hujungnya nanti ke neraka. Orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah akan dipilih Allah, dijanjikan Allah, dia akan mendapat pahala dan dijanjikan syurga. Maka sekali lagi ada kaitan besarnya dengan keyakinan. Ada kaitan besarnya dengan apa yang kita harapkan. Islam sebagai agama, Allah sebagai Tuhan dan mengakui Nabi sebagai Rasul kita dan Nabi kita. Maka kita pergi satu mungkin daripada yang tiga. Maka kalau kita kata kita reda. Kita reda Allah sebagai Tuhan, maka apa yang kita dah buat? Kalau reda tu Allah sebagai Tuhan, pertama kena reda semua kena reda semua dengan pentadbiran yang Allah sudah tentukan. Siapa yang mentadbir langit dan bumi? Allah. Siapa yang menentukan rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Siapa yang bagi peraturan agama? Allah. Siapa yang hendak kita beribadah? Allah. Siapa yang hendak kita jadi baik? Allah. Ini kekuatan pertama. Maka kita kata, kalau dia reda bahawa Allah sebagai Tuhan, maka dia mesti wajib ke atasnya. Wajib. Kata wajib. Kita ambil satu daripada tiga tadi. Kalau kita reda Allah sebagai Tuhan, maka kita wajib meredai apa yang ditakbirkan. Reda artinya kita apa? Wajib terima, wajib reda kepada semua pentadbiran yang dilakukan oleh Allah kepada kita dan seluruh isi bumi ini, isi dunia ini. Pentadbiran Allah dan ikhtiar yang Allah buat. Maknanya kita katakan, apa saja yang Allah buat kepada hamba-Nya, apa saja, sama ada kita kata, sama ada pertama terima pentadbiran, kedua terima apa ikhtiar yang Allah bagi, dan ketiga kita kata kita nak apa?
sama ada ikhtiar itu ataupun sama ada pentadbiran Allah itu menjadikan pahit ataupun manis kepada kita, maka tidak boleh tidak, maka kita harus redha dengan ketentuan-ketentuan Allah terhadap diri kita. Harus redha dengan ketentuan-ketentuan yang Allah bagikan pada kita. Itu satu daripada syarat. Satu daripada petanda bahawa kita benar-benar redha Allah sebagai Tuhan. Pertama, terima semua. Redha itu artinya terima sepenuh hati dengan lapang dada, lapang fikiran. Dan menurutnya atau mematuhinya atau memenuhinya, okay, dengan penuh rela hati. Segala pentadbiran, kenapalah hujannya, kenapalah ada COVID, kenapalah Allah tak angkat, bilalah Allah nak angkat. Orang yang kena pula susah hati, Allah hidup ke mati. Orang yang belum kena pula nak ambil vaksin ke tak ambil vaksin. Orang yang belum kena nak keluar ke tak keluar. Berapa lama lah nak PKP ini. Bermakna kita berada dalam keadaan paling banyak menyoal pentadbiran Allah. Maka sekali lagi kita diwajibkan berikhtiar. Diwajibkan untuk berusaha. Diwajibkan untuk berdoa. Diwajibkan untuk melakukan yang terbaik. Maka sekali lagi, orang yang menerima SOP yang ditentukan oleh pentadbir, pertama dia mesti terima SOP Allah. Bila kita kata lockdown, kalau kita kata ada PKP penuh, bermakna kita juga lockdown, kita juga berhenti keluar, tidak boleh berjalan, tidak boleh pergi mana-mana, maka work from home, okay? Bermakna kita juga harus lockdown semua dosa, maksiat dan keburukan. Kita juga mesti lockdown sebab kita nak terima semua pentadbiran Allah. Kita nak terima semua apa yang Allah bagi pada kita. Sama ada manis ataupun pahit. Ini satu tanda, ini satu bukti. Tapi siapa saja yang kita kata berada dalam keadaan keluh kesah, sakit hati, tak selesa, tak gembira, rasa terkepung, rasa sengsara dalam PKP penuh ini atau dalam lockdown yang kita tak tahu bila hujungnya ini, hujungnya bukan kita, hujungnya Allah. Sama juga hujung hidup kita. Kita jumpa lockdown, tak tahu kita berapa lama. Lockdown lama ke umur kita lama? Lockdown pendek ke umur kita pendek? Maka redha Allah sebagai pentadbir ini menjadi satu daripada petanda, satu daripada syarat untuk kita berasa manisnya iman yang ada dalam hati kita. Nak tahu tebal ke nipisnya iman kita, tengok semasa kita diuji. Maka pesan kedua yang Umi nak tinggalkan pada pagi ini ialah lockdown semua dosa. Okay, lockdown semua dosa arti tinggalkan semua dosa maksiat dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Daripada matanya, telinganya, lidahnya, mulutnya, kakinya, otaknya, perasaannya, hatinya. Okay, sebab itu dipesan oleh Rasulullah, dalam tubuh kita ada segumpal daging. Kalau baik daging itu, maka baiklah seluruh jasadnya. Apa makna baik seluruh jasadnya? Bermakna hatinya baik, perasaannya baik, lidahnya baik, matanya baik, telinganya baik, pemikirannya memikirkan yang baik-baik saja. Kita tak pernah fikir. Okay, kita tak pernah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka kita nak ambil kira kenapa Nabi kata kalau baik daging yang seketul itu, maka baiklah seluruh anggotanya. Baiklah seluruh jasadnya. Bila baik seluruh jasadnya, bukan saja sehat dari penyakit, tetapi sehat dari maksiat. Kalau kita kata seketul hati, daging itu adalah hati, bermakna kalau baik hatinya, maka dia pasti taat. Jasadnya ini mesti mendorong dia untuk mentaati Allah. Jasad ini harus membantu dia untuk tidak melakukan dosa kepada Allah. Jasad ini harus ringan untuk melakukan benda-benda baik. Benda-benda yang Allah suruh, dan jasad ini mesti mampu untuk mengurung dirinya untuk tidak terjun, tidak jatuh, tidak masuk kepada
perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau kita pegang satu hadis ini sahaja pun, kita sudah mampu untuk selamat dan insya Allah, Allah bagi rasa redha. Redha tu bukan kita buat-buat. Redha tu hadiah dari Allah. Mulutnya redha, hatinya belum. Mulutnya redha, perbuatannya belum. Anaknya meninggal, ini pengalaman sebagai kaunselor. Anak meninggal sudah 3 bulan, maknya menangis tak berhenti-henti. Sedangkan anaknya ada 4, yang diambil Allah 1. Saya tanya, kenapa kamu menangis lama sangat? Kerana saya sangat sayang dengan anak saya. Kamu tahu itu anak siapa? Anak pinjam dari Allah, bukan anak kamu. Bermakna dia tidak menerima pentadbiran yang Allah lakukan. Dia tidak menerima apa yang Allah bagikan untuk dia. Mana mungkin dikatakan orang beriman ataupun redha Allah sebagai Tuhan. Mari kita semak diri kita. Sudahkah kita kaitkan dengan hadis tadi? Seketul daging itu kalau cantik, yang keluar dari jasadnya, yang keluar dari lidahnya, yang keluar dari otaknya, yang keluar dari amalnya adalah yang baik-baik. Tapi kalau yang dia juga solat, tapi dia juga maksiat, bermakna hatinya masih belang-belang. Okay? Ada orang boleh buat baik, tapi dalam masa yang lain, dia terjun jadi maksiat. Hingga ulama mengatakan, ada orang yang jadi wali Allah ketika berada dalam ramai, okay? Tetapi dia jadi wali setan ketika dia sendirian. Ini yang kita kata hati-hati munafik. Maka mari kita angkat balik diri kita. Waktu yang ada kita sangat-sangat terhad. Maka kalau ada rezeki yang lain, kita akan urai lagi 2 itu. Maka kita nak angkat balik 1 ni pun belum selesai. Okay? Sebab itu dikaitkan dengan hadis Nabi, kita kaitkan juga dengan ayat Quran dan kita kaitkan juga apa yang sudah disimpulkan. Maka kita katakan tadi, kita kata terima semua pentadbiran Allah yang Allah lakukan untuk kita. Sama ada pahit ataupun manis. Tapi PL manusia. Sebab hati yang tadi belum bersih, dia bahagia terima yang manis tapi sengsara untuk menerima yang pahit. Sedangkan pahit itu selalunya jadi ubat. Maka PKP penuh ataupun lockdown ini merupakan satu daripada border, satu daripada sempadan, satu daripada ikhtiar Allah. Pentadbiran Allah untuk kita hentikan maksiat melawan Allah. Untuk kita banyak tampung balik masa-masa yang terluang dulu yang kita tidak mengingati Allah. Maka sekarang Allah bagi masa sepenuhnya untuk kamu. Balik jumpa aku. Balik rasa aku ada. Balik tengok apa yang patut kamu lakukan sebagai seorang hamba Allah. Dan apa yang kamu patut tinggalkan sebagai hamba Allah. Itu yang pertama. Kemudian kita kata, kalau dia menerima Allah, dia redha Allah sebagai Tuhannya, maka dia harus menerima bahagian-bahagian rezeki yang dikurniakan Allah terhadap dirinya. Harus terima. Kenapa dia kaya? Kenapa saya banyak solat tapi duit tak banyak? Orang tu tak solat tapi duitnya banyak, hartanya banyak, kaya. Tak taat Allah tapi hebat. Kita yang taat Allah ni masih lagi kita kata kopak kapik. Masih lagi kita kata pais pagi makan pagi. Masih lagi kita kata cukup-cukup makan. Okay, maka orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, dia tidak persoalkan rezeki yang Allah bekal untuk dia. Kerana dia tadi mentaati pentadbiran Allah dan dia terima semua rezeki. Ada orang tak kahwin, okey, rezeki. Ada orang kahwin tapi tak dapat anak, rezeki. Ada orang, Allahu Akbar. Okay. Maka kekuatan kedua yang membuktikan bahawa kita redha, ayat kita redha Allah sebagai Tuhan ialah redha menerima apa saja rezeki. Rezeki bukan hanya duit, rezeki adalah kesihatan, rezeki itu adalah apa yang kamu ada, rezeki adalah orang yang ada sahabat, ada kawan, boleh makan, boleh minum, boleh tidur. Itu adalah rezeki. Walaupun ada rumah tapi kecil, itu rezeki. Kerana yang besar juga belum tentu taat dengan Allah. Kadang-kadang rumah kecil itu membuat anda taat. Kadang-kadang susah itu membuat anda terpanggil untuk taat dengan Allah. Dan bila Allah bagi senang, kita mula lupa.
Allah bagi sikit lebih, kita mula lupa. Maka sekali lagi, bukti kedua, kita redha Allah sebagai Tuhan, terima semua rezekinya. Rezeki itu boleh jadi sakit, boleh jadi sihat, boleh jadi berpisah, boleh jadi bersama, boleh jadi senang, boleh jadi susah, boleh jadi kaya, boleh jadi tak kaya. Okey, ini kekuatan. Itu 8 keadaan, okey, yang 8 warna yang Allah bagi dalam hidup untuk dijadikan rezeki kita. Pertama, Allah bagi sihat, syukur. Allah bagi sakit, syukur. Allah bagi rezeki banyak, syukur. Orang Allah bagi rezeki sikit, sabar. Ada masanya kita bersama dengan keluarga, ada masanya kita bertemu, tetapi ada juga masa berpisah. Kalau Allah izinkan kita bertemu, hidup bersama serumah, kemudian Allah ambil sebagai satu daripada tugas, kita kata Allah akan bagi kamu ke dunia, aku juga jemput kamu untuk ke akhirat. Makanya kita kata itu juga rezeki, itu warna-warna yang Allah sudah janjikan. Bila kamu ada gembira, kamu pasti ada sedih. Kalau kamu dapat, pasti ada jumpa hilang. Kalau kamu dianugerahkan, pasti ada masanya kamu berpisah dengan anugerah. Dan ada masanya kamu senang dan ada masanya kamu susah. Ini adalah rezeki-rezeki yang Allah sudah takbirkan kepada kita. Itu bukti kedua bahawa kita redha Allah sebagai Tuhan kita. Okey? Ketiga, apa buktinya kita redha Allah sebagai Tuhan kita? Dia istiqamah. Istiqamah tak jemu, tak penat, tak letih. Itu istiqamah. Okay, dia istiqamah menjalankan ketaatannya kepada Allah dalam apa keadaan sekalipun. Dalam apa keadaan sekalipun, dia tetap istiqamah mentaati perintah Allah. Dia istiqamah mentaati perintah Allah dan menjaga kewajipan-kewajipan yang ditimpakan atas dirinya, yang dibekalkan kepada dirinya. Istiqamah, kalau katalah sedekah itu merupakan satu daripada kebiasaan saya. Tapi istiqamah ke tidak? Ada orang bila banyak dia sedekah, bila sikit dia tak sedekah. Bila dia teringat dia sedekah, bila dia lupa dia tak sedekah. Artinya belum istiqamah. Okay? Dan itu yang ketiga. Istiqamah untuk mentaati Allah di mana pun dia berada. Okay? Seterusnya, kita kata bukti-bukti seterusnya, insya-Allah kita cukupkan dengan waktu yang ada. Pertama dia kata, tadi kita kata istiqamah taat. Kemudian dia wajib meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Ya, maknanya larangan-larangan Allah, dia wajib tinggalkan semua larangan. Kalau kita masih mampu untuk melakukan apa yang Allah larang, bermakna redanya belum sampai. Kita baru cakap kita ada Allah tapi kita belum mampu untuk merasa nikmatnya Allah ada bersama aku. Aku nak tanya Allah, aku nak buat ini okey ke tak? Tidak melangkah, tidak bercakap. Nak bercakap, tanya Allah dulu. Ya Allah, kalau aku cakap ini baik ke tak baik? Kalau aku buat ini ujungnya mana? Ada 1 baik tapi ada 9 tak baik. Kalau aku cakap ada 1 baik, aku puas hati. Tetapi ada 9 lagi yang tak baiknya, maka tak payah cakap. Kalau tak payah cakap, terbuku dalam hati. Tak apalah 1 terbuku dalam hati, tapi kita tak buat dosa, tak lukakan orang. Okay? Maknanya kita kata tadi, kita istiqamah untuk taat. Dan seterusnya, kita terus wajib meninggalkan semua larangan Allah. Wajib tinggalkan semua larangan Allah. Okay? 3 larangan wajib. Kemudian seterusnya, tanda kita benar-benar redha Allah sebagai Tuhan, kita terus mampu bersabar. Wajib bersabar. Okay? Wajib ataupun kita kata sentiasa bersabar menghadapi bencana-bencana yang ditimpakan Allah kepada kita. Ini yang sekarang Allah uji. Adakah kamu mampu? Adakah kamu sabar menerima ujian-ujian? Kerana sabar menerima ujian Allah merupakan satu petanda kamu akan merasa lazatnya iman.
lazatnya iman. Dan yang seterusnya, okay, tadi kita kata apa? Tinggalkan maksiat, bersabar dalam ujian. Seterusnya, bangun rasa syukur setinggi-tingginya. Syukur setinggi-tingginya, okay, atas nikmat dan kurniaan Allah. Syukurilah apa yang telah Allah kurniakan. Maka bila kamu bersyukur, kamu tidak merasa tak cukup, kamu tak merasa kurang, kamu tak banding-banding dengan orang, kamu merasa qanaah yang sangat tinggi. Ini hadiah dari Allah, ini rezeki dari Allah, ini nikmat dari Allah. Maka syukur segala nikmat. Nikmat boleh tidur, nikmat boleh berjalan, nikmat boleh berdiri, nikmat boleh ikut cara tazkirah pagi. Ini semua nikmat. Jangan lupa pada yang menonton. Like and share page Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara, untuk kita terus merasa kukuh, untuk merasa bagaimana agaknya nak membaca keyakinan kita kepada Allah, dan akhirnya keyakinan itu membawa kita kepada keredaan. Dan keredaan tadi dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan. Okay, dia tadi kita kata, dan yang terakhir kita sebut apa? Sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang Allah kurniakan padanya. Dengan rasa syukur ini akan Allah tambah nikmat. Okay, bukan sekadar bersyukur pada nikmat, tetapi yang seterusnya, syarat seterusnya. Okay, selalu ingat dengan Allah di mana saja dia berada. Dia nak buat apa, dia bersama siapa, dia di mana, apa keadaannya, dia sentiasa mengingati Allah. Sentiasa bermakna orang yang sentiasa mengingati Allah akan terlindung dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Dan akhir sekali kita kata, okey, belum akhir lagi, sikit lagi waktu kita nak dekat akhir. Dan yang paling besar juga yang tidak boleh kita tinggalkan ialah dia sentiasa berharap untuk bertemu Allah. Ya Allah, temukan aku, beri aku kesempatan untuk menatap wajah-Mu, ya Allah. Maka doa kita, ya Allah, jadikanlah saat paling bahagia untuk aku kita bertemu denganmu. Ya Allah, jadikanlah saat paling bahagia untuk aku bertemu denganmu. Jadikan pertemuan aku denganmu satu pertemuan yang sangat membahagiakan. Itu yang harus masuk dalam doa kita. Okay? Dan seterusnya, dia harus redha menjadi tempat. Apa sebab redha apa? Redha bahawa Allah tempat dia bergantung. Dia redha Allah tempat dia memutuskan perkara. Dia nak buat apa kan, minta redha Allah, minta petunjuk Allah, minta hidayah Allah. Ya Allah, aku nak cakap apa ni ya Allah, aku nak buat apa ni ya Allah. Dan juga dia bukan tadi tempat bergantung, bukan tempat bertanya atau tempat memutuskan perkara, dan juga tempat untuk dia berlindung dari bahaya-bahaya. Semua bahaya yang Allah datangkan ini, tempat berlindungnya adalah Allah. Usahanya usaha kita, tapi minta dengan Allah bahawa kita sangat-sangat berlindung kepadanya daripada berbahaya dan malapetaka, serta sentiasa bersikap ikhlas dalam ibadah. Semua gerak kita dari bangun tidur dan sampai tidur kembali adalah ibadah. Kalau kita niatkan, aku lakukan semua ini kerana Allah, aku bangun kerana Allah, aku tidur kerana Allah, aku mandi kerana Allah, aku makan kerana Allah, aku berkawan kerana Allah, aku bercakap kerana Allah, aku buat kerja kerana Allah, aku tolong kerana Allah, maka sekali lagi, setelah itu tertujang dalam hati, maka akan muncul yang namanya ikhlas. Orang puji, orang tak puji, orang terima, orang tak terima, orang sanjung, orang tak sanjung. Aku tetap lakukan tugas ini, ibadah ini kerana ikhlas semata-mata, kerana mencari redha Allah. Mudah-mudahan sedikit yang kita bincang. Kalau ada rezeki lain, maka waktu-waktu mendatang, panjang umur dan sihat, kita akan cuba sambung lagi dua.
bagaimana nak merasa lazatnya iman kepada iman. Maka sekali lagi dengan waktu yang terhad ini, maka sampai di sini dulu. Kita hanya dapat menamatkan ataupun dapat berkongsi bagaimana bukti-bukti, banyaknya bukti yang nak kita buktikan kepada Allah bahawa kita sudah mengungkapkan aku redha Allah sebagai Tuhanku. Aku redha Allah sebagai Tuhanku, maka sudah kita senaraikan segala yang menjadi syarat untuk kita layak menjadi orang yang merasakan lazatnya iman, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Like and share page Dewan Dakwah. Jangan lupa hulurkan sumbangan anda kepada nombor akaun yang sudah dibekalkan. Semoga dia menjadi satu daripada pendinding api neraka dan dia merupakan satu daripada kaedah ataupun cara untuk kita merasakan lazatnya iman yang Allah bekalkan. Dan insya-Allah panjang umur kita bincangkan apa yang dimaksudkan dengan menerima Allah Islam sebagai agama, dan kita juga mengakui bahawa Muhammad dan Rasul itu Nabi dan Rasul. InsyaAllah ini insyaAllah. Jadi sekali lagi 10 jari disusun, mohon ampun dan maaf andai kata ada yang tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, kita berdoa sentiasa supaya kita merasakan lazatnya iman dalam apa keadaan sekalipun, dan kita merasa kita sangat berbahagia kerana punya Allah tempat bergantung, punya Allah tempat berlindung, punya Allah tempat meminta, punya Allah tempat mengadu, punya Allah untuk menjadi tuan kepada keikhlasan ibadah kita, sehingga kita redha menerima semua pemberian malapetaka, susah dan senang hanya kepada Allah, kerana dari Allah dia datang dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Sama ada dunia akan pergi dulu atau kita yang pergi dulu, yang pasti kita yang akan meninggalkan dunia. Maka semasih berada di dunia, maka jadikanlah Allah sebagai tempat untuk bergantung daripada malapetaka yang sedang dibekalkan kepada kita, dan lakukanlah seluruh ibadah dengan penuh rasa ikhlas kerana Allah. Buatlah baik sentiasa hanya semata-mata kerana Allah. Mudah-mudahan kita dipilih Allah untuk mampu menatap wajah Allah di syurga, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua penonton yang sempat bersama kita, dan jangan lupa hulurkan sumbangan anda untuk menghidupkan lagi majlis-majlis dakwah begini, untuk terus menjadi pendinding, untuk terus menjadi pengukuh, untuk menjadikan kita layak diterima sebagai hamba-hamba Allah yang diredai, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.